Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya seorang mu'allaf sejak tahun 2004, sejak menikahi saya. Yang saya ingat sedih dan bimbang sehingga ketika ini suami saya tidak pernah langsung menjalani kehidupan seorang Islam. Setiap kali dia tegur akan berakhir dengan pertengkaran. Saya ingin keluar daripada kehidupan yang penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan yang saya lalui setiap hari. Berapa kali saya mohon untuk dilepaskan tapi gagal. Baru-baru ini minta untuk lepaskan lagi kerana saya tak sanggup lagi untuk terus hidup dalam kemungkaran ini. Apakah saya dikira nusyus sekiranya saya terus menjauhi diri darinya? Dan adakah amalan saya diterima, solat saya akan diterima Allah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya dengar ceramah Ustaz, isteri yang nusyus Allah tak terima amalan dia. Orang ni, soalan Sayyidina Muhammad, jadi kita ni, para muslimat yang hidup dalam keadaan Musalla Sayyidina Muhammad, dalam keadaan tenang bersama dengan suami, kondusif, jadi kena syukur. Kena syukur. Orang ni sebab Tuhan sayang kat dia. Muslimat Tuhan sayang kat dia. Tuhan bagi dia masuk Islam. Masuk Islam ni dengan sebab perkahwinan. Sahabat Sayyidina Muhammad. Dengan sebab kahwin, dia masuk Islam. Lepas tu, dia tahu Islam tu apa melalui Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mungkin melalui pengajian ataupun melalui maklumat-maklumat yang dia dapat melalui internet dan sebagainya. Masalah Sayyidina Muhammad, dia tahu Islam tu apa. Dan dia tahu suami dia tidak beramal dengan agama. Suami dia tidak mempraktikkan agama dalam kehidupan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Situasi dia macam mana? Kalau dia tegur, bertengkar. Tegur ni kena tegur. Tegur tu kena tegur. Abang tak sembahyang lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi dia tidak dikira Allahumma salli ala Sayyidina menderhaka suami dia di atas dengan cara dia menegur suami dia tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi itulah makna dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maknanya sayang pada suami dia tu. Nak membetulkan suami, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang tak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang tak duduk di atas landasan agama. Taib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Minta cerai, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya terlupa. Saya tak ingat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Untuk ingatan kita semua, isteri macam ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia macam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita duduk dalam situasi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pemerintah yang zalim. Kita duduk dalam situasi pemerintah yang zalim, Sallallahu Sayyidina Muhammad. Tetap kita kena patuh pada pemerintah selagi mana dia tak perintah pada maksiat. Allahumma salli ala Sayyidina. Supaya tidak menimbulkan Sallallahu ala Sayyidina Muhammad konflik dalam masyarakat Islam. Allahumma salli ala Sayyidina. Seperti contohnya Sallallahu Sayyidina zaman yang terdahulu, zaman salafus salih. Pemerintah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila mana dia zalim, jadi kita tu tegur pemerintah yang zalim, resikonya balik pada kita. Dipenjara, dibunuh dan sebagainya. Ataupun dalam bahasa lain, mengangkat tentera melawan kerajaan itu, itu tak dibenarkan oleh agama. Jadi nanti ada orang mati, nanti ada berlaku bunuh-membunuh. Itu situasi itu agama nak jaga supaya masalah Sayyidina Muhammad, kerukunan masalah Sayyidina Muhammad lebih utama, dan sabar dengan pemerintah yang zalim. Baik. Tapi macam mana kalau orang tu pi tegur pemerintah dan kesannya dia kena bunuh? Dia ialah Sayyidus Syuhada. Sebab Nabi kata,
Sayyidus Syuhada Hamzah. Penghulu syuhada Hamzah. Wa rajulun qama ala rajulin wa rajulun qama amama sultanin jair fa amara wa qutila. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pemimpin syuhada, penghulu para syuhada Sayyidina Hamzah. Dan siapa-siapa yang berdiri depan pemerintah yang zalim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemudian dia suruh tapi dia dibunuh, matinya mati syahid dan jadi penghulu para syuhada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, jadi Allahumma salli ala sayyidina. Mana tu ada orang yang sanggup macam tu? Dalam situasi kita hari ni, mungkin orang tu tak dinaikkan pangkat, mungkin orang tu dibuang kerja, mungkin orang tu dia buang negeri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi tak sampai peringkat dibunuh. Baik, jadi subhanallah, pahalanya besar sebenarnya. Okey. Orang perempuan dalam situasi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang pertama dia sabar. Sabar ni bukan berarti dia tunggu, biar pilah. Tak, sabar ni minta Allah lepas. Mungkin muslimat ni macam orang tadi juga, Tuhan bagi hak ni situasi dia sebab Tuhan nak suruh dia dekat dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba berkomunikasi dengan Tuhan. Cuba praktis yang saya kata ni. Tuhan ni, hati orang duk di tangan Allah. Hati kita di tangan Tuhan. Cuba doa tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak tengok perbuatan Allah tu kat suami kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak tengok. Aku nak tengok sebelum aku mati, suamiku berubah. Aku nak tengok keajaiban Tuhan. Keajaiban yang Tuhan buat. Macam mana dia boleh tukar hati suamiku. Cuba buat tengok. Allahumma salli ala sayyidina. Tentulah orang ni lebih bahagia daripada dia bercerai. Tentu dia lebih bahagia suami dia bertukar 360 darjah. Betul tak? Daripada dia bahagia duduk seorang-seorang, sallallahu sayyidina Muhammad, lepas bercerai, daripada dikekal dengan suami itu tapi suami dah berubah. Tentu sangat bahagia. Pasal berubah suami dia dengan doa dia. Saya nak cerita tu cerita. Ada satu orang namanya Malik bin Dinar, ulama tasawuf besar. Dia tak ada jahat apa yang tak buat, semua jahat dia buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Benda yang dia tak boleh tinggal, arak. Dia ada kahwin dengan mana perempuan pun semua tak tahan, semua bercerai. Sehinggalah dia berkahwin dengan satu perempuan yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila berkahwin dengan perempuan yang baik ni, menyebabkan sedikit sebanyak berubah kehidupan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia biasa keluar rumah, tak keluar lah. Banyak duduk rumah dah. Sampai dapatlah anak dengan perkahwin dengan perempuan ni. Okey, ni peranan perempuan kalau dia pandai. Kalau dia pandai duduk dalam rumah, dalam suasana suami yang jahat. Contoh macam ni lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dapat anak. Tapi doa perempuan ni tak pernah lekang. Doa. Itulah cara dia dekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari bila dapat anak tu, Malik bin Dinar ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia arak tak boleh tinggal walaupun tak keluar rumah, tapi arak tak boleh tinggal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari itu dia dukung anak dia nak pegang gelas arak belah ni. Ketika dia nak tunggang arak, anak dia tolak. Anak hak dukung tu. Dia anak hak besar boleh tolak, ni anak hak dukung tolak. Jadi bila nak tolak, mulut apa? Bila tak apa lagi. Bila tolak, apa ni? Habis dia main nafsu serakah, kejahatan tu main, nafsu amarah tu main. Dia nak minum, anak tu tolak. Nak minum, anak tu tolak.
Akhirnya dia hempas anak dia. Anak dia mati. Hempas anak tu mati. Bila mati dia menyesal. Bila dia menyesal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan jadi macam gila. Anak seorang-seorang tu sayang, mati di tangan dia. Tapi isteri ni sabar. Tetap tak tinggal doa untuk Allah buka hati suami. Baik. Malik bin Dinar. Akhirnya subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad dalam duk sedih-sedih itu tertidur, terlelap. Mimpi. Dalam mimpi tu dia dikejar oleh seekor ular yang besar. Mimpi ular ligan ni peluh. Lari takut. Sampai-sampai satu tempat tengok-tengok Saudara Sayyidina Muhammad, satu orang tua bertongkat. Allah, tongkat. Dia kata, hai orang kau, tolong aku. Aku terlibat dengan ular ni. Orang tu kata, masuk jalan ni. Dia masuk jalan tu. Dia selamat daripada ular yang kejar dia. Di hujung lorong tu dia tengok-tengok satu bangunan mahligai yang cantik elok. Indah. Dan bangunan ni memiliki tingkap-tingkap yang banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tengok tingkap tu. Dan setiap tingkap-tingkap tu ada orang yang duduk di tingkap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba satu orang di tingkap tu buka tingkap, dia buat keluar macam dengan sapu tangan Saudara Sayyidina Muhammad, besar sikit lah. Jadi dia pun naik atas sapu tangan tu, dia turun. Sampailah kepada Allahumma salli ala depan Malik bin Dinar. Tercengang-bengang, siapa dia? Hebatnya, turun tak pakai lift, turun pakai sapu tangan. Allahumma salli ala sayyidina. Tiba-tiba hak turun tu panggil, ayah. Lagi terkejut. Saya anak ayah di dunia dulu. Dia budak ni, dia mati kecil, tetap dia umur 16 tahun dalam kubur. Orang yang mati umur 80 tetap 16 tahun dalam kubur. Dulu di dunia saya lah anak ayah Salah Sayyidina Muhammad. Oh, tu rindu duk merindui anak, tiba-tiba anak peluklah anak, ya Allah. Lepas tu duk menangis-nangis tu. Macam mana ayah boleh main sini? Dia pun cerita. Dia kena kejap dengan ular. Lepas tu yang selamatkan dia orang tua yang bertongkat tu. Ayah tahu siapa ular tu? Itulah kejahatan ayah. Itulah kemaksiatan ayah. Oh, terpinga-pinga dapat takwil anak. Mimpi. Tu hak orang tua tu. Itulah amal baik ayah. Amal baik dia tak boleh tolong dia. Tak boleh tolong dia, tapi boleh bantu juga jalan ni. Nak tolong macam mana orang tua? Nak kata ular macam mana ular tu? Tapi itulah cerita yang dicerita oleh guru saya. Waktu tu dalam umur 17-18. Dia ingat cerita lagi sampai hari ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka saya sarankan kepada hamba Allah ni sabar doa, sabar doa, sabar doa, sabar doa. Sampai Allah ubah hati. Tak mustahil lah. Malik bin Dinar tu akhir jadi apa? Lepas jaga tidur tu, menjalani jalan kesufian. Dan akhirnya jadi awliya yang paling besar sekali. Malik bin Dinar, siapa tak kenal? Kata Malik bin Dinar, wali Allah cukup besar. Mana tahu suami kepada si isteri ni akan jadi wali Allah. Saya doakan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi saya boleh bagi jawapan macam lain. Puan boleh pi ke pejabat agama, minta fasah ke, minta khulu' ke boleh, tapi saya bagi jalan macam ni. Jalan ni bukan saya bagi, Allah yang bagi. Ilhamkan kepada hamba Allah ni insya-Allah.